Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali tata cara solat kita. Review buku ni sambung pada rukun solat yang ke-11, iaitu membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca selawat ni dibaca selepas kita baca tasyahud awal dan tasyahud akhir, tapi diwajibkan adalah pada tasyahud akhir. Kita baca tahiyat akhir itu diwajibkan kita membaca selawat ke atas Nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan sampaikan salam kepada Nabi. Ini adalah daripada surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi apakah bacaan macam manakah kita nak baca selawat ni? Masih lagi dalam keadaan duduk tasyahud akhir lah, duduk tawaruk tu. Jadi kaki yang masuk ke bawah kaki kanan tu, itu duduk, dia masih lagi duduk dalam keadaan tu. Jadi kita membaca selawat ke atas Nabi. Selawat dia macam ni lah: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jadi itu adalah bacaan dia yang bermaksud adalah, ya Allah, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya sebagaimana engkau berselawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan berkatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim serta keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia di seluruh alam ini. Riwayat Abu Dawud. Jadi itu adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tengok pula apakah syarat sah selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir itu. Pertamanya lah mempendengarkan kepada telinga sendiri. Itu adalah rukun qauli yang patut kita patuhi. Dia ada 5 tu. Itu adalah yang keempat. Yang kedua adalah membaca dengan hendaklah menggunakan lafaz Muhammad. Lafaz Muhammad, ataupun tak tahu saya dia nak stresskan sini sama ada kita nak sebut Muhammad ataupun Sayyidina Muhammad. Jadi ada beza dia. Persepah kita, bagi saya lah, persepah saya sebut Muhammad, tak sebut Sayyidina Muhammad. Sebabnya mengikut setengah-setengah ulama, setengah-setengah ustaz yang menyatakan ada kita bersolat ni hendaklah mengikut Nabi, ikut cara macam mana Nabi. Tapi Nabi yang diriwayatkan adalah Nabi tak menyebut Sayyidina. Nabi tak menyebut Sayyidina kepada nama dia. Jadi cuma kita cuma para sahabat dan seterusnya ini aja menyebut Sayyidina itu. Perkataan Sayyidina Muhammad tu saya pun tak faham apa, saya pun tak erti sangatlah bahasa Arab ni, jadi saya tak tahu apa maksud Sayyidina. Cuma bila ustaz bagi tahu dalam solat ni kita ikut macam mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi tak baca Sayyidina, maka tak perlu bacalah bagi saya lah. Jadi kalau nak baca, wallahu alam, saya pun tak tahu hukum dia, bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Jadi bagi saya lebih selesa cuma menggunakan nama Muhammad saja, menggunakan perkataan Muhammad dan tidak menggunakan perkataan Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, hendaklah membacanya dalam bahasa Arab. Kita kena baca dalam bahasa Arab lah. Yang keempat lah, tertib mengikut susunan bacaan selawat. Jadi kena ikut sekuen dia lah, ikut tertib dia tu. Yang kelima, solat mestilah dibaca selepas bacaan tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir dulu lah, kemudian baru kita baca selawat. Tak boleh kita baca selawat dulu kemudian baca tasyahud akhir. Dan kita ke rukun yang ke-12. Rukun yang ke-12 adalah memberi salam yang pertama. Dalilnya daripada Sayyidina
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita baca pada apa takbiratul ihram itu, iaitu pembuka solat adalah bersuci, yakni berwuduk. Buka mula dengan solat itu adalah mula dengan bersuci, yakni kemudian berwuduk, dan yang mengharamkan perkara-perkara yang lain sebenarnya solat itu adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkan perkara-perkara yang selain daripada solat itu adalah salam. Jadi itu adalah hadis Nabi yang meriwayatkan bahawa memberi salam. Okey, apakah bacaan salam yang sempurna? Bacaan salam ini adalah yang biasa kita buat, Assalamualaikum. Itu adalah salam yang sempurna. Assalam saja itu tak sempurna lagi lah. Selalu kalau kita hantar WhatsApp ke apakah, kita cuma assalam saja. Tapi dalam solat kita Assalamualaikum, itu adalah sempurna. Tapi selalunya kita tambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah lebih baik lah. Jadi apakah maksud Assalamualaikum? Maksud dia salam sejahtera ke atas kamu, rahmat Allah dan berkatnya. Jadi itu adalah maksud Assalamualaikum. Dan kita tengok di sini adalah cara memberi salam. Cara memberi salam adalah kita, bila kita Assalamualaikum tu kita kalih ke belah kanan, seperti dalam gambar ni lah. Kemudian kita bagi ke tengah balik, dan sunat kita memberi salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi itu adalah salam yang kedua. Jadi bila kita Assalamualaikum tu dari kanan ke kiri tu, kita tak perlu tunduk. Tak perlu tunduk pun, tak ada apa, tak dalam hadis, tak ada hadis yang mengatakan kita perlu tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kadang kita buat begitu. Ada ke? Tak ada. Di dalam buku ni dia kata tak ada. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan nak buat, tak tahulah, saya kata boleh tak boleh, tapi dalam buku ni dia kata tak boleh. Saya nak review buku ni, saya tak kata kena buat macam ni, kena buat macam ni lah, tapi dan sikit-sikit tambahan yang mana saya tahu lah. Pada rukun ke-13 adalah rukun ke-13. Apakah rukun ke-13? Rukun ke-13 tu tertib lah. Tertib tu mengikut turutan, mengikut sekuen. Dari rukun 1 sampai 12 tu kita ikut yang betul, dan juga kita ikut duduk antara sujud, lepas tu kita terus sujud. Kita tak lompat terus yang seterusnya lah. Dia ada cara-cara dia. Kita kena, apa yang kita buat di sini adalah cuma rukun-rukun, mana kita nak memastikan bahawa yang kita buat itu, pergerakan kita itu adalah betul. Tapi sekuen yang sebetulnya, yang betul-betul tu kita kena belajar lagi lah. Ada lagi. Itu dah rukun sahaja. Cara solat yang sebetulnya, solat subuh macam mana, solat maghrib macam mana, solat isyak macam mana, solat zuhur asar macam mana, itu kita kena belajar lagi. Tapi ini adalah rukun solat yang common lah untuk semua solat. Jadi yang ke-13 itu adalah tertib. Kena buat bagi betul lah. Okey, dalam itu adalah kita sampai ke hujung rukun ke-13 solat itu. Dan saya harap semua faham apa yang telah saya sampaikan lah. Semoga ianya memberi sedikit, bila tuan-tuan tengok tu, maksud dia orang yang bagi buku kat saya ni pun harap dapat pahala jugalah. Sebab dia bagi buku ni untuk saya boleh review dengan tuan-tuan, dan juga kepada yang buat ni, alhamdulillah, yang buat buku ni, yang ada e-book, yang buat e-book ni kan. Jadi semoga ganjaran juga diberi kepada mereka, supaya tuan-tuan dapat mengetahui dengan lebih lanjut bagaimanakah cara solat, tata solat yang sebetulnya. Kemudian lepas ni kita akan sambung lagi, ya, ini berkenaan dengan perbezaan antara solat lelaki dan perempuan dan seterusnya. Dalam buku ni boleh baca lagi lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.